Okey, baik. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat petang. Terima kasih kerana memberikan masa untuk sharing malam ni. Sebelum tu saya nak minta respon sikit sama ada video presentation boleh nampak dan audio saya jelas tak? Boleh tulis di ruangan chat ataupun boleh respon. Ya, boleh, boleh. Okey, okey. Contact. Thank you, Vincent. Contact. Ya. Terbaik. Okey. So, Andas? okey, terima kasih, terima kasih. Berkenaan dengan malam ni, saya nak kongsikan tentang Circuit Python seperti yang saya kongsikan dalam grup community Circuit Python Malaysia. Sebelum tu saya nak buat disclaimer sikit. Okey, saya bukanlah cikgu ataupun guru ataupun penceramah yang bertauliah untuk nak cakap berkenaan dengan Circuit Python ni. So saya lebih kepada nak buat sharing sajalah, personal sharing berkenaan dengan experience saya menggunakan Circuit Python. Okey, malam ni pun bukan berkaitan dengan kerja, tak ada berkaitan dengan Cytron pun. Ini lebih pada personal lah. Okey, hobi lah, hobi. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi sebab join untuk sesi malam ni, semoga bermanfaat lah. So saya peruntukkan 1 jam. 1 jam tu maksimum lah. Okey, tak semestinya capai 1 jam. Mungkin boleh kurang daripada itu. Okey. So first kita nak cakap tentang dengan Circuit Python. Selalunya saya akan check official website dia dulu. So ini adalah official website. Sekejap saya copy dan share dalam chat. Kalau siapa-siapa nak buka. Okey, sementara saya present present malam ni, siapa-siapa nak tanya soalan boleh tulis di ruangan chat ataupun nak terus cakap pun tak ada masalah. Dia bukan formal lah malam ni Dia lebih more on sharing. Dan sebenarnya saya plan untuk buat lebih kerap lah, mungkin 2 minggu sekali ke, depends pada idea yang nak disampaikan tu So ni adalah website official Circuit Python, circuitpython.org. So Circuit Python ni dia taklah baru sangat Sebenarnya Circuit Python ni dah mula pada 2016, sekitar 2016. Kalau tak silap 2016, sebab dia selepas MicroPython. MicroPython memang confirm 2016 dan beberapa bulan selepas tu keluar pula Circuit Python. So kenapa ada MicroPython, ada Circuit Python, nanti saya akan ceritakan lah. Sekejap, ada soalan. Nak kena guna software Python atau online? Okey, tak apa, nanti saya akan cover. Saya akan mula dengan pengenalan dulu. Kemudian saya akan tunjuk getting started dia macam mana. So siapa yang ada board, macam saya katakan ada board Raspberry Pi Pico tu, memang boleh cuba sekali lah. Okey, nanti saya akan share. So Circuit Python ni dah lama, bukannya baru sangat. Dan sebenarnya saya dah lama nak share pasal Circuit Python ni, tapi sebabkan ada kekangan dia dari segi hardware lah. Hardware untuk nak dapat di Malaysia tu masa setahun yang lepas agak susah lah, tak ada banyak hardware yang ada yang available untuk kita cuba Circuit Python. Circuit Python ni diasaskan oleh Adafruit, satu syarikat daripada US, dan dia adalah syarikat elektronik, okay, sama macam Cytron, dan dia syarikat yang besar lah. Siapa yang pernah guna Arduino, saya rasa pasti agak familiar dengan Adafruit, sebab Adafruit antara penyumbang terbesar library dekat Arduino. Okay? Dia punya library tu memang sangat komprehensif lah, memang lengkap lah library dia. Okay? Saya pun memang selalu kalau saya cari library, saya akan cari library dia dulu. Kalau tak ada, okay, baru cari library yang lain-lain. Okay? Memang library dia komprehensif, sangat lengkap. Jadi ini dia punya muka depan dia, Circuit Python. So the easiest way to program microcontrollers, and then dia berkaitan dengan microcontroller lah. Okay. So kita tengok sini ada beberapa reason kenapa guna Circuit Python. Ini lebih pada untuk permulaan lah, nak kasih brief kenapa Circuit Python. So first adalah quick and easy. Create a file, edit your code, save the file, and it runs immediately. Okay, ini yang uniknya berkenaan dengan Circuit Python. Sebab kira saya assume kebanyakan yang datang ke grup community Circuit Python adalah
ada background Arduino lah. Okay? Termasuk saya ada background Arduino. So kalau kita guna Arduino, selalunya kita akan tulis kod. So kita nak program ke microcontroller tu, kita kena compile dulu. Dia akan generate satu hex file dan hex file tu akan upload ke microcontroller. Okay? Tapi untuk CircuitPython dia tak macam tu. Kita hanya sekadar edit file tu memang dah terdapat dalam microcontroller tu, and then kita save je, the automatic run. Nanti ini mungkin kena tunjuk lah untuk kasih jelas. Tapi bila saya dah biasa guna CircuitPython, saya rasa dia sangat cepat lah. So dia memang dia punya, kalau ikut dia punya target user dia pun untuk sesiapa yang nak buat prototype dengan cepat lah, prototype. Okay, and then beginner friendly. Beginner friendly sebab saya teringat ini saya banding dengan Arduino lah. Masa tu pernah siapa yang pernah dengar berkenaan dengan DigiSpark. Okay, DigiSpark dia pernah keluarkan satu, mungkin saya buka Cytron. Sekejap ada tak? Slow pula. DigiSpark ada tak? Macam ni. DigiSpark. Masa dia keluarkan DigiSpark ni, ada company lah, ini third party company, then board ni compatible dengan Arduino. Dia punya target memang untuk pengguna yang nak gunakan I/O yang sikit, nak buat simple punya projek, mungkin satu button, dua button, and then satu LED ataupun satu output, very simple. Tapi nak start sambung dekat komputer, nak kena install driver dia bukan driver yang driver dia ada step dia lah, ada step, and then saya rasa untuk getting started tu lagi susah untuk nak first buat program dia. Okay, jadi CircuitPython ni dia cuba selesaikan masalah tu. Untuk getting started dia akan memang jadi sangat senang lah, dan diteruskan dengan tulis coding kan. And then easy code updates ini dia ada cakap berkenaan dengan disk drive. Okay, bila kita guna CircuitPython pada microcontroller, microcontroller tu akan dikesan sebagai drive tau, macam pen drive kita selalu simpan file, and then kita cocok dekat komputer kan, and then kita nak pindahkan ke komputer lain, kita cocok komputer lain. Dia detect sebagai macam tu, dia detect sebagai drive dan ada file. So file dalam tu yang kita tulis coding, dan microcontroller tu run berdasarkan coding yang kita tulis tu lah. Jadi memang senang kalau kita nak pindah, maksudnya nak guna komputer lain ke apa, tak ada masalah. Hard disk, yelah, dia konsep dia sama macam pen drive lah, tapi storage dia tak besar lah macam pen drive 32GB kan. Untuk CircuitPython ni storage dia bergantung pada microcontroller ataupun pada board tu sendiri, selalu dalam 1 MB. Cukup lah, memang kecil lah, tapi untuk tulis file, nak letakkan file yang berapa kilobyte tu je cukup, tak ada masalah. And then ada serial console, ini Arduino pun ada. Yang best ni dia ada REPL sebab ada juga saya pernah nampak lah sebelum ni yang kita boleh tulis Python dan program microcontroller, tapi dia masih gunakan konsep compile dan upload. Okay, tapi untuk CircuitPython ni dia bukan macam tu. Sebab dia dah ada siap dengan REPL, so dia lebih kepada konsep interpret. Dia macam komputer tau. Komputer kan dia boleh kita tulis line by line kan, kita enter je terus execute line tu kan. Dia support tu REPL. And then file storage yang tadi saya cakapkan, dia detect sebagai disk drive. Okay, and then strong hardware support. And then of course CircuitPython tu berdasarkan Python, dan lebih detail, lebih tepat adalah Python 3 lah. Dia punya cara tulis dia adalah Python 3. Cuma dia tak 100% Python, sebab Python tu selalunya kita guna dekat komputer. Komputer ada storage dan RAM yang besar kan. Kita tahu Python tu dia punya library dia besar. Jadi untuk nak guna dekat komputer memang no problem, tak ada masalah. Tapi kalau dia nak masukkan dekat microcontroller, dia tak boleh 100% lah gunakan
apa yang dekat komputer tu. Sebab ada limitation dari segi storage dan juga dari segi RAM. So dia simplified jadi CircuitPython. Sebenarnya MicroPython dah mula dululah. So CircuitPython ni sebenarnya cabang daripada MicroPython. Nanti saya akan ulas juga berkenaan dengan MicroPython dan CircuitPython ni. Apa perbezaan dia. And then sekarang ada 280 lebih library yang ditulis untuk CircuitPython. Dan selain daripada microcontroller, CircuitPython pun dia panggil CircuitPython libraries support untuk single board computer. Okay, single board computer tu boleh klik dekat link ni. Ni single board computer, bukan Raspberry Pi saja. Jadi boleh install library CircuitPython. Dia panggil Adafruit, dia panggil Blinka lah sebenarnya. Okay, ni lah Blinka library. Sebab kenapa nama dia lain pula dekat apa untuk single board computer? Sebab konsep dia lain sikit. CircuitPython yang dibuat untuk microcontroller tu, dia adalah satu sistem lah, satu firmware yang lengkap dengan REPL tu semua kan. Dia macam seumpama software lah untuk komputer, dia seumpama software. Jadi CircuitPython tu diinstall dekat microcontroller. Tapi untuk dia nak kasih library yang sama boleh digunakan dekat komputer, dia tak perlu nak buat software lagi. Sebab dah ada software Python tu dekat komputer. So dia just buat library. Dan library tu dinamakan Blinka. Tapi cara tulis sama dengan CircuitPython. Senang cerita, kalau kita buat coding untuk microcontroller menggunakan CircuitPython, kita boleh guna coding yang sama, konsep yang sama, kita tulis dekat Raspberry Pi. Jadi kita belajar boleh katakan satu language je lah. Satu language ataupun satu function ataupun library CircuitPython, kita boleh apply dekat microcontroller dengan juga single board computer. And then last, dia ada bagi kredit dekat MicroPython sebab memang dia ambil daripada MicroPython dan dia tambah baik lagi. Okay, jadi itu untuk official website CircuitPython. Sekejap, saya tengok ada soalan tak. Lagi senang kan kalau nak install PIP. Dia tak ada install PIP setakat yang saya tahu, tak ada. Dia nanti saya akan tunjuk macam mana nak install CircuitPython tu dekat board. Okey, memandangkan ramai yang daripada Arduino, jadi mungkin lebih mudah kalau kita boleh tengok perbandingan lah antara Arduino dan juga CircuitPython. Okey, sekejap saya share link ni dekat dalam chat. Okey, dekat sini dia ada explain, and then ni daripada website Adafruit lah. Sebab Adafruit dia punya pengasas dia untuk CircuitPython. Okey, ni ada cakap semua apa. Okey, ini yang first perbandingan yang utama, interpreted versus compiled. So interpreted untuk CircuitPython, compile untuk Arduino. Yang tadi saya ada explain, setiap kali kita tulis coding, kita nak upload ke microcontroller, kita kena compile. Kalau Arduino kita kena compile dan upload. Okey, benda tu akan ambil sedikit masa lah. Dan setiap kali kita edit, kita nak program, kita kena repeat step tu kan. Berbanding dengan CircuitPython, dia tak buat macam tu. Tapi ada kelemahan dia kat sini. Okay, disadvantage dia adalah berkaitan dengan speed. Sebab bila untuk nak run dekat microcontroller tu, sebenarnya dia still kena compile. Okay, cuma beza dia untuk CircuitPython, macam saya cakap tadi, file tu memang dah ada dekat dalam CircuitPython dan kita tulis dalam Python kan, and then kita save that automatic run. So bila dia run, dia akan execute satu-satu line. Masa dia execute line tu, dia compile sekali lah. Dia translate kepada form yang microcontroller tu boleh faham untuk dia execute task tu. Jadi masa time dia run line tu, dia execute line tu, baru dia compile, dia translate lah. Jadi masa dia nak execute, dia nak translate tu yang akan ambil masa setiap line tu. Okay, walau bagaimanapun, dia ada explain dekat sini, microcontroller sekarang
semua dah laju-laju. Okay, semua dah laju-laju. Ada storage yang besar, ada RAM yang besar. Bukan macam dulu lagi. Okay, sebab kalau macam CircuitPython ni nak apply dekat contohnya Arduino Uno, memang tak boleh lah. Sebab limitation dari segi flash dan juga RAM dia tak cukup. Okay, sebab nak run CircuitPython dia ada minimum requirement untuk size storage tu, size flash dan RAM tu. Okay, kalau kita tengok dan sebab saya dah mula nak buat sharing pasal CircuitPython sebab kehadiran Raspberry Pi Pico tu lah. Okay, harga dia saya boleh consider murah dan dia punya spec dia punya storage dia besar, RAM dia pun besar. Dan lagi speed dia boleh sampai 130 something megahertz kan, berbanding dengan contoh Uno 16 megahertz je. Okey, jadi memang untuk nak mulakan untuk kita dekat Malaysia ni, untuk nak mula belajar CircuitPython, memang saya recommend mula dengan Raspberry Pi Pico. Okey, dari segi harga dan juga cara nak start dia nanti senang. Okey, so itu berkenaan dengan Arduino dan CircuitPython. Dan boleh tengok lagi lah dekat sini. Dia ada tunjuk cara perbezaan, cara tulis macam ni pin mode kan. And then kalau CircuitPython tulis macam mana, ni dia ada tunjuk. Ada masa Arduino satu line, CircuitPython ada import sampai 5 line. Okey, bergantung lah dia bergantung kepada masing-masing lah. Okay, siapa yang dah familiar dengan Arduino should be tak ada masalah untuk nak belajar CircuitPython. Okay, ada PWM, library modules. Okay, so boleh tengok dekat situ. Dan seterusnya saya akan cakap sikit berkenaan dengan MicroPython sebab tadi saya ada mention CircuitPython ni dia sebenarnya daripada dia cabang daripada MicroPython. Okay, dia cabang daripada MicroPython. Ni kat sini dah tulis. CircuitPython is a fork based on MicroPython. So MicroPython ni dia, saya share link ni dekat chat. Okay, jap. Sebelum tu saya nak tunjuk dulu mana datangnya MicroPython ni. So MicroPython ni dia mula daripada Kickstarter. Ini daripada Damien George. Okay, and then tahun 2016. So sekarang ni dah 5 tahun lah, ni Februari 26 kan. So lebih kurang 5 tahun tak? 5 tahun. So dekat sini dia ada buat board dia sendiri, board yang berdasarkan ARM kalau tak silap. Okay, berdasarkan ARM. Dan sebenarnya yang powerful dia untuk Kickstarter ni adalah MicroPython tu sendiri, firmware MicroPython tu yang dia buat. Yang ni yang menyebabkan Adafruit dia tertarik lah dengan idea MicroPython ni. Dan pada awalnya pun dia gunakan MicroPython, Adafruit menggunakan MicroPython, tapi makin lama kelamaan dia macam dia update lagi, dia upgrade lagi, jadi lagi senang, dan dia namakan CircuitPython lah. Okay, jadi MicroPython ni berasal daripada Kickstarter. So apa perbezaan di antara CircuitPython dan juga MicroPython? Okay, sebab siapa yang ada join group community yang CircuitPython Malaysia tu, MicroPython CircuitPython Malaysia, ada masa saya share pasal MicroPython, ada masa saya share pasal CircuitPython. Okay, jadi ada perbezaan benda tu. Asalnya group tu dia CircuitPython je. Okay, dia CircuitPython saja. Tapi sebab itulah kekangan dari segi hardware tu, saya nak push CircuitPython tu susah sikit. So dia ada so saya campur lah dengan MicroPython sebab dia dari segi cara penulisan tu dia lebih kurang je. Konsep dia pun lebih kurang sama. Cuma adalah perbezaan dia. Perbezaan dia yang ini. So CircuitPython was designed to have a USB disk drive. So salah satu syarat untuk board tu support CircuitPython, dia kena support USB native lah untuk microcontroller tu. Dia boleh support features USB. Dia boleh jadi USB HID ke USB
drive ke, okey, dia boleh ada features USB tu. Jadi sebagai contoh macam ESP32, contohnya Hibiscus Sense tu, dia berasaskan ESP32, dia tak ada features USB tu. Dan untuk kita nak program chip pada ESP32, kita perlu gunakan, kita panggil USB to UART converter kan. Walaupun dia ada USB connector, tapi dia hanya komputer kita detect sebagai COM port saja. Okay, dan cara upload dia, kalau guna Arduino dia melalui USB tu. Tapi untuk MicroPython dia tak detect sebagai, sama jugalah, dia tak detect sebagai USB drive, dia tak boleh detect. Dan konsep MicroPython dia sama juga, file tu tersimpan dekat dalam microcontroller tu. Cuma yang beza dia, dia bukan sebagai drive, dia bukan sebagai macam USB drive tu. Okay, kita boleh select drive tu. Nanti saya tunjuk lah. Okay, untuk kita nak access file dalam MicroPython tu, kita kena gunakan salah satu software yang kita boleh guna, Tony IDE. Tony IDE tu kita boleh access. So siapa yang dah pernah guna, beza dia punya dari segi user friendly dia lah. Kalau macam kita guna drive tu, macam pen drive tu kan, kita boleh drag and drop senang, drag and drop file, library ke apa ke, delete, masuk dalam folder, kita nak arrange file tu senang. Tapi kalau MicroPython susah sikit nak arrange menggunakan software Tony IDE tu. Still boleh, tapi ada sikit susah lah dari segi user friendly dia. Okay, jadi itu yang pertama, USB disk drive. And then ini CircuitPython will restart your code when you save files to the disk drive. Yang ni memang auto. Setiap kali kita edit file dekat dalam drive tu, drive CircuitPython microcontroller tu, kita save je, dia automatic restart program. Dia akan run secara automatic. Kalau untuk CircuitPython, untuk MicroPython, kita perlu kalau kita nak edit code tu, kita kena pause dulu ataupun stop dulu, kita edit, save, lepas tu baru run. Okay, macam tu. Ataupun kita nak tambah file dalam storage untuk MicroPython tu, kita kena stop dulu. Okay, berbeza dengan CircuitPython, dia lebih smooth sikit lah untuk kita nak transfer file ke nak edit file dia. Okay, and then CircuitPython has a consistent API across board. Okay, ini salah satu yang penting juga, sebab saya pernah gunakan MicroPython pada ESP32, kemudian saya gunakan MicroPython pada Microbit. Ada library yang standard lah, kita cakap library yang standard, contohnya macam I2C, dia ada yang lain sikit. Okay, dekat MicroPython lain sikit, dekat ESP32 lain. So yang macam kenapa tak sama kan? So bila contohnya kalau kita dah tulis dekat ESP32, kita nak guna coding yang sama dekat Microbit, tak boleh lah, sebab ada lain kalau melibatkan function tu lah. Okay, jadi yang tu untuk CircuitPython, community dia agak agresif, tapi dia pun strict juga, dia jaga standard untuk API CircuitPython tu. And then so kalau bandingkan dengan MicroPython, CircuitPython memang community dia memang sangat aktif lah. Okay, and then sekarang ada 260 lebih library. Tadi tulis 280, ni 260 pula. Tapi saya pernah baca yang latest blog dia cakap dah capai 300 library dah untuk CircuitPython. Okay, and then ada banyak rujukan lah untuk CircuitPython. And then dia bagi tahu jugalah kenapa kita perlu guna MicroPython pula instead of CircuitPython. So antara kelebihan MicroPython, dia support API yang lebih advance. Contohnya macam interrupt dan juga threading. Okay, CircuitPython dia tak support interrupt. Interrupt tu merujuk pada interrupt macam external interrupt lah. External interrupt macam pin tu kan, dia tak support untuk CircuitPython. Threading selalunya bila melibatkan microcontroller yang ada dual core, lebih daripada satu core lah. Contohnya macam ESP32 ataupun macam Raspberry Pi Pico pun dual core, dia support threading. Maksudnya dia boleh run multi-thread lah. Dia bukan multi sangat, 2 thread je maksimum kalau tak silap saya. Kemudian untuk MicroPython, dia mempunyai PIO API yang lebih lengkap.
Yang ni saya rasa dia merujuk pada Raspberry Pi Pico je, sebab Pico dia ada PIO. CircuitPython dia support juga tapi tak selengkap MicroPython. And then yang ketiga ni mungkin kalau kita dah jumpa sample code tu memang dalam MicroPython je, so memang kena guna MicroPython lah. Okay, jadi itu kaitan antara CircuitPython dan juga MicroPython. Okay, lagi apa? So mungkin boleh share sikit ni. Ini website rasmi untuk MicroPython. Saya share di dalam di dalam chat. Okay, soalan MicroPython tu versi lama kan? Sekejap versi tu kita boleh pergi kepada board tu. Download. Slow pula. Saya punya live ni sharing ni ada sangkut-sangkut tak? Ni slow. Contohnya kita ambil ESP32. Mana ESP32? PyBot ni generate ESP32. Kita tengok dia ada tulis tarikh lah selalunya dekat firmware tu. Sekejap, tengah loading. Apa lambat no? Kita tengok Raspberry Pi Pico. Kena download ke? Ya. Apa? Macam ni. Okay, ni contoh board microcontroller. Firmware MicroPython ataupun CircuitPython kita kena install dekat dalam board microcontroller tu. Install tu bermaksud macam flashing lah. First je flash. Bila kita dah flash, dia dah jadi dia dah ada firmware MicroPython ataupun CircuitPython dekat controller tu. And then kita tulis coding tu macam teknik tu lah, just edit dengan save je lah. Sekejap Aduh, time ni lah nak slow. Tak apalah. Okay, next official website. Ni sekejap. Server MicroPython code yang slow. Okay, ni saja je nak share sikit. Ini saya pernah tweet 2017. Masa ni saya dah ada baca-baca pasal ni lah, pasal MicroPython, CircuitPython. Dan memang saya nampak idea MicroPython, CircuitPython ni memang saya sangat tertarik lah dengan idea dia. Dan tengoklah statement pun tak apa-apa kan. Okay, jadi sebenarnya dah lama lah, memang sejujurnya dah lama saya nak share pasal benda ni, tapi itulah kekangan dari segi hardware tu sendiri. Okay, tak apa ni. Tutuplah dulu. Okay, tak apa. So, saya dah cover pasal pengenalan tadi, pengenalan untuk CircuitPython. Sekarang saya nak cerita pasal getting started pula. Okay, macam mana nak mula gunakan CircuitPython ni. Contohnya macam kita belajar Arduino kan. Kalau kita belajar Arduino, macam mana untuk nak kita mula, kalau saya first memang kena ada hardware dululah. Contoh kita beli Arduino Uno. Okay, Arduino Uno ke Maker Uno ke, okay, apa-apalah, compatible ke, clone ke kan. Okay, dah boleh dah. Dekat sini dia ada tarikh kalau tak silap. Tak ada. Ni dua contoh kan. RPi2 Pico ni 2021-0202. So ni antara latest jugalah ni. Okay. Ni dia ada lagi commit yang terbaru. Dia setiap kali dia ada dia tambah baik dia punya firmware tu, dia akan ada tunjuk dekat sini lah. Tapi ni selalunya kalau ada kod-kod belakang dia ni, ini macam beta version lah. Okay, dia tak stable lah. Tak stable tu bermaksud mungkin ada bugs. Okay, ada bugs.
So boleh pilih yang ni antara yang paling latest. Okay, so sambung tadi, contoh macam mana kita nak mula guna. Kalau macam Arduino kita dapatkan board dulu, hardware. Saya suka hardware, saya tak simulation tu kurang sikit lah. Mungkin ada juga yang boleh guna mula dengan simulation kan. Okay, kita akan dapatkan hardware, and then kedua, kita sambung ke komputer. Pastikan komputer tu detect board microcontroller kita, detect contoh Maker Uno, Arduino Uno, ataupun apa-apa Uno Nano yang clone ke apa ke kan. Kita kena pastikan dia detect. So kalau tak detect, macam mana kita nak kena install driver. Ok, sampai dia dah boleh detect, seterusnya kita kena install software Arduino. Ok, software Arduino IDE sekarang 1.18.3. Dah lepas install, kita kena pilih board, pilih port, buka example Blink ke kan, and then kita upload, dia compile dulu baru dia upload. Okay, itu at least first step supaya maksudnya daripada komputer sampai ke controller dia tak ada masalah. Itu kalau boleh confirm, maksudnya kita dah boleh teruskan ke step-step seterusnya lah. Kita nak buat projek ke apa ke kan. Ok, untuk sikit Python pula. Ok, ni saya tunjuk dulu. Sekejap. Kita pergi ke website sikit Python dulu. Ok, ni website sikit Python. Kita tengok dulu board yang support sikit Python. So, boleh klik dekat download ni. So, setakat ni ada lebih kurang 179 board yang support sikit Python. Memang dah semakin banyak lah daripada awal yang saya tweet hari tu. Mungkin berapa ketul je kan. Ini dah ada 179 board. Tetapi masih banyak yang tak ada available dekat Malaysia lah. Okay, itu sebab antara kekangan untuk saya nak buat sharing pasal sikit Python. Tapi saya buat malam ni sebab dah ada board yang boleh kita dapatkan. Maksudnya dari segi harga tu, and then kita dan segi penggunaan dia pun mudah lah. Ok, contohnya saya go through secara cepat. Contohnya satu lain ni, Seed Studio Xiao ni ada di Malaysia, boleh dapatkan kalau berminat. Tapi sejujurnya kalau nak belajar sikit Python, setakat ni memang saya pun pada saya sendiri pun memang Raspberry Pi Pico tu ya pilihan yang terbaik lah. Okay, sebab Pico tu lagi murah, and then dia mempunyai pin yang lebih banyak kan, and then ini tak ada. Then kalau boleh perasan, kebanyakannya board adalah daripada Adafruit. Okay, sebab ialah Adafruit dia punya pengasas dia kan untuk sikit Python. Okay, banyak. Ni Pico, nampak ada Pico, and then ada Clue. Clue ni nampak macam microbit kan, tapi dia bukan microbit lah. Dia follow dia punya footprint dia sama. And then ini tak ada lagi apa. Tinsy ada jual di Malaysia juga. Lagi ni Nano 33 BLE ada. Cuma untuk nak jadikan dia sikit Python, dia tak straightforward. Yang ni memang saya dah cuba, memang susah lah. Dia perlukan ada device lain, programmer lah untuk program dia. So saya consider tak boleh lah, tak sesuai untuk beginner. Lagi jap. Tak ada. Ini ada ini ESP32S2. Tapi sama juga cara untuk nak jadikan dia sikit Python, dia tak straightforward. Okay, untuk nak baru nak first time belajar sikit Python, saya tak recommend lah. Okay, lagi apa lagi, ada banyak Nano ESP32. Ni pun ada STM, tak pernah try lagi. Boleh tengok lah. Tapi kebanyakannya macam tak ada dekat Malaysia. Okay, so dipendekkan cerita, paling senang untuk mula adalah dengan Raspberry Pi Pico. So kita search je Pico.
Okay, ni Raspberry Pi Pico. Ni dia ada description dia. So sekarang macam mana kita nak jadikan dia circuit python? Okay, sebab Pico dia datang dia punya controller dia macam clean lah, dia tak ada apa-apa, dia tak ada firmware MicroPython ke ataupun circuit python ke pada Pico ni. Okay, sekejap saya lupa. Okay, ini board yang support untuk circuit python. Ini ESP32S2 yang saya katakan tadi, dia untuk nak kita jadikan first time circuit python tu dia tak straightforward, dia ada menggunakan command line. Okay, ini pun ESP32S2. Ini tadi Xiao Seed Studio Xiao, yang ni okay, senang juga guna, cuma lebih berbaloi guna ni lah Pico, lebih banyak I/O dan dia punya spec microcontroller dia lebih bagus. Yang ini daripada Adafruit. Ini memang Adafruit ni. Tapi tak ada jual kat Malaysia lah. Memang saya dapatkan terus daripada Adafruit. So kalau Adafruit dia jual dia punya board ni, kita tengok Metro Express ni, dia jual dah siap dengan firmware circuit python. Ya, sebab Adafruit dia pengasas tu. So memang dia jual kebanyakannya produk dia memang dah siap dengan circuit python. So kalau board tu dah siap dengan circuit python, senang je lah, kita sambungkan, kita connect ke komputer, terus detect macam ni. Nampak? Dia detect sebagai Circuit Pi drive. Dia punya drive tu nama dia Circuit Pi. Okay? And then dekat dalam drive ni ada code, ada beberapa file lah dalam drive ni. Okay? Yang penting adalah code.py ni dan juga lib folder ni. Lib folder selalunya kita akan masukkan library circuit python lah. Yang ni mungkin next sharing ke saya akan tunjukkan macam mana untuk gunakan lib folder ni. Dan code.py ni yang kita boleh edit. Okay, contohnya saya nak tengok apa coding sekarang. Boleh buka guna apa-apa editor. Contoh saya buka guna Notepad lah. Ni. Nampak ni. Ini dia buat LED blinking je, LED value true, sleep 0.1 saat, and then false ni dia padam, and then delay 1 saat. Okay, cuba tengok dekat sini. Nampak dia punya blink sekejap je, dan 0.1 saat, kemudian dia padam 1 saat. So contohlah saya nak ubah dekat sini, saya jadikan dia 1 saat nyala, 1 saat padam. So saya save. Nampak? Dia tukar. 1 saat nyala, 1 saat padam. So software, kita panggil software lah. Dia bukan software lah, dia editor je. Apa-apa editor yang boleh edit file, boleh digunakan. Tapi of course lah, takkan kita nak tulis coding guna Notepad kan. Ini memang clean habis ni, apa pun number tak ada. And then susah untuk kita nak buat nak buat coding lah dekat Notepad ni. Okay, tapi ni saya just nak tunjuk kalau board tu dah siap dengan circuit python, lagi senang lah untuk kita guna. Tetapi untuk kat Malaysia masih tak ada banyak board yang siap datang dengan circuit python. Okay, so kalau dia tak datang dengan circuit python, kita boleh jadikan dia circuit python. Tapi saya akan pilih cara yang senang lah, cara yang paling senang. Contohnya samalah, cara yang paling senang adalah menggunakan Pico, Raspberry Pi Pico. Ni Raspberry Pi Pico. Okey, sekarang saya akan tunjukkan macam mana nak jadikan Pico ni sebagai circuit python. Sebab asalnya Pico ni dia, macam saya cakap, dia clean, dia tak ada apa-apa firmware yang datang dengan Pico ni. Even MicroPython pun tak ada. So kalau nak jadikan dia MicroPython, kita kena pergi ke website MicroPython dan download firmware MicroPython dan install ke dalam Raspberry Pi Pico. Okey, jap, ada soalan. Board yang kecil sekali tu nama apa ya? Seed Studio. Seed Studio. Itulah. Seed Studio. Ni Seed Duino Xiao. Tu nama dia Seed Duino Xiao. Jap, saya tunjuk. Kalau ada
Apa ni semua slow. Sekejap ok, ni Arduino Cell RM34.90. Inilah kecil je. Tapi board ni pun sama, dia tak datang dengan CircuitPython, kita kena install CircuitPython dalam dia. Dan untuk nak install CircuitPython dekat Arduino Cell ni pun senang je. Ni antara yang saya recommend jugalah. Tapi kalau bandingkan dengan Pico, saya lagi recommend Raspberry Pi Pico. Ok, so sekarang kita nak jadikan Raspberry Pi Pico kita ni support CircuitPython. Macam mana? Kita boleh download firmware CircuitPython. Dekat sini ada CircuitPython 6.2.0 beta 2. So dia masih tak ada stable version lagi. Dia masih dalam keadaan beta lagi. Tak apa, untuk kalau kita nak cuba, kita nak belajar, tak ada masalah. Download .uf2 file ni, ataupun kepada siapa yang memang nak follow yang lagi latest punya, boleh baca ni absolute newest. Klik dekat browse ni, S3 ni. ok, pilih ini US. Ini yang paling atas ni, yang paling latest lah. Ini tengok tarikh dia 2021 33. Hari ni lah. Tengok hari ni je dah ada 3 commit nampak? 3. Ni ada code lah belakang dia. So hari ni je dah ada 3 firmware. So menunjukkan betapa aktifnya CircuitPython ni. Ni 2 semalam. Semalam berapa commit lah, banyak. Lebih 10 kot semalam. So diorang punya community ni sangat aktif. Mungkin diorang dah ada fix certain bugs ataupun ada tambah features lagi. So diorang commit, dia akan automatic generate firmware yang baru lah. Ok, so boleh gunakan firmware yang paling latest ni. Kalau macam tak nak yang ni berisiko sikit lah, sebab dia tak release dekat beta version pun. Ini lagi tak stable. Ok, mungkin ada bugs ke apa ke, sometimes boleh hang ke apa. Tapi kalau nak cubalah, tak ada masalah. Ok, so untuk permulaan kita ambil yang paling stable lah yang ada. So saya akan download yang ni, beta 2. Download.uf2. ok, dia download. ok, ini file dia, uf2 file, nampak kan? Ok, sekarang kita nak program, nak flash CircuitPython ni ke dalam Raspberry Pi Pico. Ok, ni Raspberry Pi Pico. Kita kena masuk ke dalam mode UF2 lah untuk Raspberry Pi Pico ni. Dia special sikit. Dia buat macam mana? Contoh kalau macam ni, ini official Adafruit punya. Ok, sekejap saya tunjuk. Ok, ini yang CircuitPy punya drive untuk kita edit code kan, yang tadi saya tunjuk. Kalau kita nak masuk, kita nak update dia punya kalau kita nak update dia punya flash, CircuitPython flash, kita kena tekan reset 2 kali. And then dia ada gap sikit, dia cakap dalam 500 millisecond. Nampak? Tekan reset 2 kali, dia jadi Metro Boot. Metro Boot. So dekat sini kita boleh drag and drop file UF2 untuk Metro ni lah, untuk board ni, bukan Pico untuk Metro ni. Kita boleh kita drag and drop file tu, dia copy, selepas settle je copy semua file tu, dia akan automatic macam restart and then dia kembali kepada CircuitPy drive tu. Ok, yang tu cara yang Adafruit buat lah untuk kebanyakan board dia. Tapi untuk Pico, dia bukan konsep macam tu. Dia samalah, dia ada mode untuk kita masuk dalam UF2 punya file, UF2 punya drive, tapi dia bukan tekan reset 2 kali. Ok, boleh nampak boot cell ni. Boot cell ni bukan reset tau, bukan reset button. So kita press button boot cell ni, hold.
dan kita masukkan USB. So dia terus automatic detect sebagai RPi-RP2. Dan ini untuk kita drag masuk file UF2 tadi. Mana tadi? Ni kan. So yang ni kita download tadi, drag masuk je. Dia akan copy. So habis je copy, dia akan restart dan dia detect sebagai CircuitPy drive ini. CircuitPy drive. Okay. Dan macam tadilah, sama ada code.py, ada folder lib. Itu yang penting lah. Yang lain-lain ni file-file sokongan kot, saya pun tak pergi explore lah. Okay, jadi itu step untuk kita jadikan board Raspberry Pi Pico supaya dia sokong CircuitPython. Itu langkah dia. Pada saya sangat senang, sangat straightforward. Dia tak ada melibatkan command ke apa ke, just drag and drop saja. Okay. Okay, lag alamak, itulah internet ni buat hal. Tapi tak apa, saya ada record ni, saya ada record screen ni. Nanti saya akan upload ke YouTube, and then saya akan share link dia lah nanti. Okay, tak apa, sebab saya nak kejar, dah nak sejam dah, alamak. Okay, terima kasih. Okay, so sekarang kita dah berjaya jadikan dia CircuitPython. Next, kita nak program dia macam mana. Nak program tadi, saya dah tunjuk guna apa-apa text editor pun boleh. Tapi yang recommended daripada Adafruit sendiri adalah Mo Editor. Mo Editor ni memang sangat beginner friendly lah. Okay, Mo Editor. Boleh download sini. Klik download. Pilihlah Windows installer ke Mac ke, okay, Raspberry Pi pun ada. So boleh download. So saya dah install, saya akan buka Mo Editor. Dia jadi macam ni, Mo Editor. Ini saya dah ubah ni, dia punya theme jadi gelap sebab saya suka gelap. Boleh nampak tak? Tulisan boleh nampak ke? Saya besarkan sikit. Okay, yang ni print hello world ni. Print hello world ni dia memang dah ada line tu memang dah ada lah. Bila kita flash CircuitPython, dia dah ada siap-siap bagi code.py dalam ni, code CircuitPy drive ni, dalam drive Raspberry Pi Pico ni. Okay, and then dalam tu ada satu line, print hello world. Okay, memang dah ada tulis. So tekan serial kalau kita nak tengok dia punya status. Dekat sini auto reload is on. Okay, ni status dia. Press any key to enter the REPL. Okay, macam tadi saya ada explain, dia support REPL. And then Control D kalau nak restart. So saya tekan Control D, dia start lah hello world je kan, dia print hello world ni. So kalau perasan dekat dia punya program ni tak ada while loop. Tak ada while loop sebab microcontroller selalunya kita program, kita kena ada while loop. Kalau kita tak ada while loop, dia akan masa PIC dululah, zaman PIC dulu, kalau tak ada while true tu ataupun while loop tu, dia macam error lah, dia keluar error kan. Even Arduino pun dia kena ada setup dengan loop. Okay, dia kena ada loop. Tapi untuk CircuitPython ni bukan bermaksud tak ada while loop tu, dia memang tak buat while loop, dia still ada buat while loop. Tapi selepas habis ni lah, selepas habis dia execute apa yang kita tulis ni, kalau kita tak ada while true kat dalam coding ni, dia ada buat lah dia punya while true, iaitu dia terus masuk dekat sini, press any key to enter REPL. So contohnya saya tekan enter, nampak dia masuk ke REPL. Okay, ini dia punya version, and then masuk REPL lah. REPL kita boleh tulis line by line untuk lihat result dia on the spot. Okay, on the spot dia terus automatic execute. Okay, so contoh kita nak tahu pin apa yang boleh tulis. Okay, dekat Pico ni kan. Okay, jap kita tengok dulu. Okay, sekejap. Siapa yang tak pernah tengok lagi dia punya
pin out. Alah, mungkin kecil kot. Ni besar. Ni pin out dia kan. Macam mana kita nak tulis ni? Tulis GP kosong ke? GP28 ke ada macam ada analog rasanya. Tak ada pula tunjuk sini. Okay. So macam mana nak tulis? Kita boleh tulis contohnya import board. Yang ni saya akan tunjuk, saya rujuk kat mana. Tier board. Ni nampak A0, A1, A2, A3, GP0, GP1, GP10, GP11. Ini nombor-nombor pin yang kita boleh tulis. Sebab bila saya cuba pada board microcontroller yang bukan Adafruit punya lah kan. Sebab Adafruit memang dia dah buat proper, dia dah siap label and then kita boleh tahulah. Tapi bila board tu contohnya paling senang macam ESP32S2 lah. Okay, board tu tak ada dalam list CircuitPython, tapi dia ada ESP32S2 tu punya firmware kan. So selalunya saya hantam lah, try tengok. Then saya nak tengok nak tulis pin ni macam mana ni. So boleh search dekat sini lah apa pin yang kita boleh tulis. And then kita boleh cuba benda-benda lain lagi lah. Okay, sekejap. Kita kembali ke ini tadi, ke firmware CircuitPython. Apa basic library yang dah siap dengan firmware CircuitPython tu. So boleh tengok dekat sini, built-in modules available. Dia ada tunjuk lah ni, BLE.io, apa benda semua, BitBank.io, board. Jadi tadi saya check board ni, Bus.io, Digital.io, Display.io. Okay, so macam mana nak guna? Okay, macam mana, ada reference ke tak? Macam mana nak guna? Next adalah saya selalunya akan rujuk di saya share dekat ruangan chat. Okey, ini saya akan rujuk pada CircuitPython Essentials. Ini macam first lah nak getting started, nak tulis coding macam mana. Okay, dia ada tunjuk. Tapi kebanyakannya yang dia tunjuk adalah menggunakan board daripada Adafruit lah. Okay, CircuitPython pins and modules. Inilah tadi saya tulis import board. Ni di board macam ni. And then kalau kita nak tengok benda-benda lain, kita boleh cuba juga menggunakan REPL tu. Itu REPL tu macam langkah macam quick test lah. Untuk quick test kita nak check kan, kita tak nak tulis coding lagi, kita nak tahu apa yang dekat board tu ke, ataupun kita nak check address SQC. Kita tak perlulah sampai kena, kalau macam Arduino kan dia ada satu example yang untuk scanning kan. Untuk CircuitPython kita boleh guna REPL tu je, kita boleh scan tanpa kita tulis program complete lah kan. Macam ni, import microcontroller apa yang support. Okay, so kita try tengok yang paling basic yang ada dekat Raspberry Pi Pico ni. LED je, LED ni mana LED dekat Pico ni, auto pula. Okay, LED ni bersambung pada pin 25. Okay, ini contoh yang melibatkan LED dan juga dia ada melibatkan switch push button lah. Okay, tapi untuk Pico ni dia tak ada push button, so kita buat simple je, kita buat LED blinking. So macam mana kita, okay, saya buat simple import. First kali kita import time sebab dia melibatkan delay. So time ni ada je dalam Python kan. Import board. Okay, yang ni memang CircuitPython. Lagi untuk control digital, dia menggunakan library Digital.io. Okay, Digital.io. So ini sebenarnya boleh rujuk dekat sini lah. Yang ni dia gunakan from Digital.io, tapi tak apa, saya tulis Digital.io saja.
And then kita nak assign LED tu. LED dekat Pico dia sambung pada pin 25, GP25. And then so LED kat sini dia tulis LED ke? Mana tahu? Dia tulis GP25 je. Ni ada LED. So ini saya rasa memang dia merujuk pada GP25 tu. Okay. LED sama dengan digital IO dot digital in out pin dia adalah board dot LED tadi. Okay. And then kita nak jadikan dia sebagai output LED dot direction sama dengan digital IO dot direction dot output. Ni sebenarnya acah-acah macam dah hafal lah, padahal saya baru tengok sininya. Okay. Okay. Yang ni kenapa dia tak ada digital IO, sebab dia dah import terus daripada direction tu. Kalau saya import digital IO je, saya kena tulis lah bermula daripada digital IO dot direction dot output. Okay, ini Python lah, ini lebih pada teknik menulis je lah Python. Kemudian ni, okay, dia dah jadi output. So saya nak buat dia blinking while true, 2 titik, and then LED dot value sama dengan true, and then time dot sleep, kita set 1 second, and then saya copy je lah ni. Padamkan pula LED false. Okay, true dia high, false dia low. So saya tak save lagi ni. Macam mana nak tunjuk? Okay, ni dia tak ada apa-apa lagi. So saya save code.py ni. Ini code.py ni memang merujuk pada tadi file dalam script.py ni, code.py ni. So saya save. Alamak, macam dia tak merujuk, LED ni macam tak merujuk pada apa GP25 je. Cuba saya tukar GP25. Sekejap, saya ada kurang ke apa ni? Direction output. Oh, sorry, sebab dia berada dalam REPL. Saya tukar balik. Saya lupa, bila dia berada dalam REPL, dia tak restart automatic. Kita kena keluar daripada REPL dulu. Baru ada. Okay, LED blinking. Semula contoh saya ubah kepada 0.1, and then saya save. Dia run balik, and then dia terus tukarlah, dia update dia punya program tu. Okay, tadi saya lupa kalau macam contoh ni, saya untuk nak exit program ni saya boleh Ctrl C, standard Python kan, kita nak terminate program, Ctrl C, dia terminate. And then kalau kita dah masuk dekat dalam REPL ni, kita kena exit dulu untuk kita nak run code yang kita tulis ni. So nak exit, kita boleh tekan Ctrl D untuk reload. Okay, ni dia dah restart balik lah, dia buat LED blinking kat sini. Jadi itulah getting started, permulaan. Selalunya kita mula dengan LED blinking kan. So okay, dah nak pukul 10. Jadi perkongsian sampai sini je untuk malam ni. Kalau ada apa-apa soalan, kita ada lagi tinggal seminit lagi. Okay, kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya soalan. Adakah M560C ESP32 Pico Mini IoT with watch series support MicroPython juga? Dulu cuba Visuino tapi katanya unlock untuk full features. Support, tapi dia sebab ESP32 memang support MicroPython lah, memang boleh kita flash menggunakan MicroPython. Cuma specific features untuk produk tu lah, M560C tu kan, mungkin dia ada macam LCD dia, kena pastikan lah ada library yang kita boleh ada LCD ke? Lupa lah. Contoh features untuk produk tu, kena carilah library dia, sama ada dia ada library-nya ke tak. Untuk nak flash MicroPython memang boleh, ESP32 memang boleh. Ok, jadi terima kasih kepada semua yang join pada malam ni.
So saya harap mungkin boleh dijadikan perkara ni lebih kerap, perkongsian ni lebih kerap. And then sebenarnya saya expect kalau ada student-student kalau nak belajar hands on waktu sharing ni pun tak ada masalah, memang saya buat hands on macam ni. Okay, so boleh panjang-panjangkan lah kepada student yang nak belajar. Okay, baik, terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat malam. Okay? Terima kasih. Okay, sama. Nanti saya akan kongsikan video dia, video YouTube. Terima kasih. Bye. Terima kasih, Cik Idris. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih tuan. Okay, sama.